Seni silat atau pencak silat adalah salah satu seni mempertahankan diri bagi bangsa Melayu atau Nusantara yang diamalkan sejak berkurun yang lampau. Usia sesebuah ilmu atau salah silah seni silat tidak dapat dihuraikan secara terperinci dan tepat. Ada yang menganggarkan seni ini telah berusia beratus-ratus tahun dan diperturunkan dari generasi ke generasi. Ini termasuklah pengamal-pengamal seni mempertahankan diri dari Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand, dan juga negara-negara Asia Tenggara yang lain. Perkataan silat bermaksud seni bela diri yang membawa maksud ilmu pergerakan mempertahankan diri yang melibatkan permainan senjata atau tangan kosong. Perkataan silat sinonim dengan seni bela diri dari Nusantara yang meliputi Malaysia, Indonesia, Thailand, Borneo, dan keseluruhan negara-negara Asia Tenggara. Asal-usul silat sukar dijejaki dan dipercayai berusia ribuan tahun. Ia digunakan sebagai sistem pertahanan bagi kerajaan Langkasuka, Champa, Sriwijaya, Barwas, Melaka, Makassar, Aceh, Majapahit, Gangga, Patani, dan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Silat tidak boleh dituntut sebagai hak milik warisan sesebuah negara kerana sejarahnya meliputi keseluruhan Nusantara. Kenapa silat merupakan seni bela diri yang popular khususnya masyarakat Nusantara? Ini kerana manusia diberikan naluri untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan diri dari bahaya. Gerakan ini berdasarkan naluri yang sukar dijelaskan dan bukannya gerakan sembarangan. Ilham ini datang dari pelbagai cara seperti mimpi, sumber dari pertapaan, dan pemerhatian terhadap gerak binatang. Sumber ilham hakikatnya ini datang dari pemberi ilham, ianya dizahirkan dengan pergerakan seni yang dinamakan bunga. Gerakan ini memiliki pelbagai maksud tersirat dan dari asas gerak ini munculnya gerakan menepis, gerakan tapak, tumbukan, mengunci, menjatuhkan lawan, melangkah, dan sebagainya. Gerak abstrak ini dipercayai menyimpan pelbagai gerak rahsia dan beribu buah. Mereka yang belajar silat digelar pesilat. Amalan sekarang, pengajar atau guru silat digelar jurulatih, dan seorang yang mewarisi aliran sesuatu perguruan digelar guru utama aliran itu. Kebanyakan guru silat kini menolak gelaran maha guru kerana bagi mereka gelaran maha hanya sesuai untuk Tuhan, dan ini menepati perawakan guru silat yang kebiasaannya gemar menyembunyikan kemahiran mereka dan amat merendah diri. Pesilat senior yang telah lama berkecimpung dalam dunia silat sebagai pengajar atau menyembunyikan kemahiran mereka berkemahiran tinggi, dan ada di antara mereka mewarisi beberapa aliran yang telah hilang digelar sebagai guru tua dan amat dihormati. Pesilat yang mempunyai tahap silat yang tinggi digelar pendekar. Secara asasnya, susunan pembelajaran silat dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu bunga dan buah. Bunga merupakan gerak asas dalam silat. Gerak ini kemudiannya disusun dan membentuk buah silat. Terdapat salah faham yang menganggap bunga ialah tari-menari yang bertujuan persembahan semata-mata. Ada juga pesilat yang menghafal bunga dan tidak tahu rahsia yang terkandung di dalamnya. Gerak bunga diilhamkan kepada pengasas silat dan disusun menjadi tunggak utama persilatan tersebut. Contohnya, gayung Fatani berasaskan bunga sembah. Bunga dikatakan sebagai pengenalan sesebuah silat dan dipanggil bunga sembah. Ada kalanya bunga dimainkan pada majlis seperti perkahwinan dan hari-hari kebesaran. Ia merupakan identiti kepada sesebuah persilatan.
dengan melihat bunga, kita boleh mengenali apa jenis silatnya. Ia penting bagi mengelak pesilat dari terlibat dalam pergaduhan sesama perguruannya sendiri. Bangsa Melayu tinggi adabnya walaupun ketika berlawan. Ada kalanya bunga dimainkan ketika pertarungan untuk menunjukkan pesilat menghormati pertarungan. Bunga dimainkan oleh pesilat dalam waktu latihan walaupun secara berseorangan. Ia diamalkan berulang kali bertujuan membiasakan diri dengan gerak silatnya. Jika berlaku situasi kecemasan, secara otomatik gerak silatnya akan terbentuk dengan sendirinya. Pesilat mengingati gerakannya walau tanpa perlu menghafal buah. Ia juga menguatkan sistem badan, menguatkan sistem pernafasan, dan sebagai senaman. Jurus juga dikenali sebagai belebat. Ia merupakan pergerakan pantas yang berulang-ulang bertujuan untuk membiasakan gerak. Tujuannya agar pesilat terbiasa dengan gerak-geri jurus itu lantas tersimpan di dalam nalurinya dan hasil gerak itu dapat dilaksanakan pada situasi pertarungan sebenar. Contohnya, pesilat melangkah sambil tangan kiri menepis dan tangan kanan menumbuk dalam satu gerak ringkas. Berbanding bunga, gerakan jurus lebih kasar, pantas dan bertenaga. Ia boleh dilakukan dengan senjata atau tangan kosong. Gerakan jurus merupakan latihan yang berulang-ulang yang dilakukan supaya pesilat sebati dengan gerakan menyerang atau bertahan agar dalam situasi sebenar, naluri pesilat telah terlatih untuk membentuk gerakan yang efektif. Buah silat adalah gabungan gerakan yang diasaskan oleh bunga, yaitu gerak asas silat. Juga, ia dikenali sebagai buah pukul. Ia ialah aturan langkah menyambut serangan sehingga pihak lawan ditumpaskan dalam satu aturan gerakan. Keseluruhannya, aturan ini dianggap sebagai satu buah yang lengkap. Setiap buah boleh dihabiskan dengan penutup yang berbeza. Contohnya, pesilat boleh memilih mengunci lawannya, mencederakan, melumpuh, atau membunuh berdasarkan pilihannya. Buah silat dikumpulkan oleh pengasas-pengasas silat dan diberikan nama. Kemudian, disusun dalam sistem pembelajaran mengikut peringkat. Anak murid dikehendaki menghafal kesemua buah ini berdasarkan peringkat yang akan diuji dan dibezakan dengan jenis lengkung sehinggalah tamat pengajian. Sistem pembelajaran ini diulang oleh guru-guru silat dalam setiap gelanggang yang dibuka. Antara senjata-senjata Melayu lama yang sering digunakan oleh pesilat adalah seperti keris, badut, kerambit, parang, pedang, lading, tumbuk lada, tepi, tongkat, tembong, dan sundang. Bagi silat yang tidak menggunakan senjata, pengajaran akan menumpukan perhatian kepada pertempuran tangan kosong, yaitu tanpa senjata. Secara am, sesebuah aliran silat mengajar kedua-dua kemahiran, dan aliran yang hanya menumpukan salah satu daripadanya adalah sedikit. Kebiasaannya, seseorang penuntut atau murid baru akan ditumpukan kepada kemahiran tempur tangan kosong sebelum diajar bermain senjata. Bagi sesetengah aliran, hanya murid yang diiktiraf berkemahiran dan mempunyai adab kepribadian yang tinggi dibenarkan mempelajari kemahiran senjata, terutama bagi yang mempunyai senjata yang dianggap sebagai senjata rasmi bagi aliran itu. Silat juga terkenal sebagai sistem pertahanan diri yang banyak menggunakan kuncian, sama ada kunci urat saraf atau anggota tubuh. Istilah kunci mati adalah sinonim dengan silat. Silat Melayu sejarahnya amatlah panjang dengan pelbagai gaya dan bentuk. Keasliannya dan geraknya diabadikan dengan dipelajari dan diwariskan secara turun-temurun. Ia merupakan identiti kepada masyarakat Melayu dan hanya boleh disimpan dan dipelajari dan diamalkan.